أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekejap ya, saya baru sampai ke sekolah ni. Nak masuk sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل. محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bergegas ke sekolah karena kitabnya tertinggal di sekolah. Maka kena ke sekolah lah untuk sama-sama kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita sekarang ni sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ni ramai di kalangan kita cuba untuk memperbanyakkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak berpuasa, teruskan berpuasa. Hidupkan bulan Rajab ini dengan amalan berpuasa. Kita boleh puasa Isnin dan Khamis. Kita boleh puasa 3 hari dalam sebulan, iaitu waktu bulan terang. Kita boleh qada puasa-puasa kita Ramadan yang lalu. Dan kalau kita nak buat puasa sunat, boleh kita niat berpuasa. Karena ini bulan yang sangat baik. Jadi bila kita dah mulakan beribadat di bulan Rajab ini, kita kena konsisten beribadat sehingga masuk bulan Syaban. Bulan Syaban, bulan yang mana Nabi SAW lebih banyak menghabiskan masanya dengan berpuasa. Sehingga ada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa sangat sukar untuk dia melihat Rasulullah SAW tidak berpuasa di bulan Syaban. Jadi ini 2 bulan di mana Nabi SAW sendiri bersiap sedia untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi bila masuk bulan Ramadan itu, jiwa sudah menjadi lembut. Bila masuk bulan Ramadan itu, hati sudah menjadi lembut untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, yang mana di dalamnya itu kita akan lebih lagi menghabiskan masa kita dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam beribadat kita jangan lupa untuk memberikan hak kepada badan kita, kepada suami, isteri, anak-anak dan keluarga kita. Pada hari ini saya nak menyentuh tentang bagaimana ibadat itu Allah perintahkan. Tetapi jangan sampai kita lupa hak yang perlu kita tunaikan untuk tubuh badan kita. Mengapa benda ini
perlu kita bincang, ini adalah kerana supaya kita ini tidak termakan dengan permainan syaitan. Syaitan ni, dia nak tewaskan kita di hujung sana. Di hujung sana tu dia nak tewaskan kita. Tetapi di peringkat permulaan ini, kadang-kadang dia tiup hati kita tu untuk kita bersemangat beribadat. Semangat. Kita semangat. Dia tak kacau. Bahkan dia tiup lagi. Dia tiup lagi. Supaya apa? Supaya kita ni beribadat, orang kata habis-habis beribadat, akhir sekali masuk bulan Ramadan kita letih. Akhirnya Ramadan itu kita rasa macam, dah 2 bulan Rejab Syaban aku dah pulun, Ramadan ni lebih kurang je dah. Ataupun bila masuk bulan Ramadan kita dah letih dah jemu. Dah jemu. Dah jemu bangun malam, dah jemu berzikir. Sebab Rejab Syaban ni kita pulun habis-habis, masuk Ramadan kita rasa dah jemu. Ini permainan syaitan. Sebab itu hidupkanlah Rejab ini dengan ibadat. Hidupkanlah Syaban dengan ibadat. Tetapi kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita akhirnya merasa letih, merasa puas, merasa jemu. Sebab itu kita perlu menunaikan hak-hak yang ada untuk tubuh badan kita. Supaya badan akan terus kekal sihat, bertenaga, dan kita dapat terus beribadat hingga habis bulan Ramadan. Akhirnya bila kita keluar daripada bulan Ramadan dengan ibadat yang Masya Allah hebat, bermutu, lalu kita keluar seperti kain yang putih. Barulah kita sambut Hari Raya Fitrah. Kita telah kembali benar-benar kepada fitrah asal kita, iaitu memiliki hati yang putih bersih. Baik. Hari ini kita nak pergi pada jilid yang kedua, muka surat 92. Tajuk sunnah berbaring sesudah solat sunat fajar. Ya. Selepas kita sembahyang sunat fajar, baring sekejap. Sebelum subuh tu, sebelum kita sembahyang sunat fardu lah. Sebelum kita sembahyang fardu subuh. Azan saja, kita pun sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat subuh kita panggil. Lepas tu kita relax sekejap. Itu sebelum kita masuk pada solat subuh. Supaya subuh tu kita tidak orang kata mengantuk sangat. Maklumlah malam tadi kita bertahajud pukul 3 dah bangun dah. Pukul 3 dah bangun, dah bersolat tahajud, kita dah solat taubat, kita dah solat tasbih, macam-macam solat, zikir lagi. Jadi bila masuk waktu subuh, azan, kita pun sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat tu, kita carilah tiang sekejap untuk kita melelahkan mata kita sebentar untuk mendapatkan tenaga supaya sembahyang fardu subuh yang akan nak kita dirikan ni, kita dapat dirikan dengan tenaga yang baru. Kalau tidak nanti, malam tadi qiyamul lail hebat. Itu, sembahyang tasbih hebat, sembahyang hajat hebat. Bila sembahyang subuh menjajah-jajah ke depan sebab dah mengantuk. Yang ini kita nak cuba elakkan, tak nak jadi begitu. Baik, mari kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri ittaja'a ala syaqqihil ayman. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat 2 rakaat fajar, maka baginda berbaring pada pinggang yang sebelah kanan. Baring gini. Ya. Dia berbaring gitu. Jadi Rasulullah SAW dia sembahyang sunat fajar di rumah. Dia tak sembahyang kat masjid. Ya, sebab Nabi SAW ni banyak sembahyang sunat ni dia buat di rumah. Sememangnya sembahyang sunat fajar itu lebih aula kita buat di rumah. Habis sembahyang sunat fajar baru kita start kereta pergi masjid. Kalau rumah tak jauh lah. Kalau rumah jauh takut tertinggal pula Jumaat subuh tu. Nabi ni masjid sebelah rumah dia. Dan dia sembahyang sunat fajar tu, sembahyang sunat fajar di rumah. Jadi, lepas Nabi sembahyang sunat tu, Nabi pun berbaring dengan pinggang di sebelah kanan dia. Itu, ya. Nabi berbaring sekejap. Baik.
Terlelap itu. Kalau terlelap ketika itu batal semayang. Itu. Sebab air wuduk ni dia boleh terbatal kalau kita tidur dalam keadaan papan punggung kita tidak tetap di bumi. Maka bila papan punggung tetap di bumi, kita tidur, wuduk tetap tak batal. Jadi maknanya Nabi SAW selepas semayang sunat fajar, dia orang kata berbaring pada pinggang di sebelah kanan, artinya Nabi tidak melelapkan mata. Sebab bila baring pada pinggang sebelah kanan berarti punggung kita terangkat. Bila punggung terangkat begitu, kalau tertidur sebentar maka dia boleh membatalkan wuduk. Bermakna Nabi hanya berbaring begitu saja untuk membuat regangan-regangan pada otot-otot dan juga pada urat-urat dia, itu saja. Bukan tidur. Ya, baik. Wa anha aidan qalas, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajr 11 rak'atan. Yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah. Fa idza sakata al-mu'adhdhinu min salatil fajr wa tabayyana lahu al-fajru wa ja'ahu al-mu'adhdhinu qama faraka'a rak'ataini khafifataini thumma taja'a ala shaqqihi al-ayman hatta ya'tihi al-mu'adhdhinu lil iqamah, rawahu Muslim. Nah, ini riwayat daripada Aisyah juga agak panjang sedikit. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW biasa solat 11 rakaat di antara isyak dan subuh. Jadi ini pemerhatian yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi buat 11 rakaat di antara solat isyak dan juga solat subuh. Ya, mengapa Aisyah boleh buat catatan begitu? Sebab Aisyah ini dia duduk bersama dengan Nabi SAW. Jadi dia memerhatikan keadaan Nabi itu dan dia memberikan laporannya. Jadi inilah yang dikatakan sebahagian daripada hadis Nabawi juga. Jadi Nabi antara semayang isyak dan juga solat fajar subuh tu, Nabi habiskan 11 rakaat. Ya. Nabi SAW biasa solat 11 rakaat di antara isyak dan subuh, di mana setiap 2 rakaat beliau salam serta solat witir 1 rakaat. Jadi itu yang jadi 11. Jadi bermakna ya, Nabi SAW buat 2 rakaat. Sebagaimana yang kita jumpa hadis sebelum ini, Nabi mengajar kita supaya semayang qiyamul lail itu dibuat dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi Nabi habiskan dengan 10 rakaat dengan 5 kali salam dan juga menutupnya dengan 1 witir. Maka jadi 11. Apabila muazzin yang mengumandangkan azan subuh telah selesai dan fajar telah menyingsing serta si muazzin telah datang kepada Nabi, maka beliau mengerjakan solat 2 rakaat yang ringan. Jadi selepas muazzin datang dan dia telah melaungkan azan solat subuh, habis saja azan, Nabi menunaikan sembahyang sunat fajar 2 rakaat yang khafifataini, yang ringan. Jangan dibaca panjang-panjang. Ya, yang ringan saja 2 rakaat itu. Beliau mengerjakan solat 2 rakaat dengan ringan, kemudian beliau berbaring pada pinggang sebelah kanan hinggalah si muazzin mengumandangkan iqamah. Jadi Nabi pun berbaring pada pinggang sebelah kanan lepas main sunat subuh tu, sementara menunggu muazzin iqamah. Bila muazzin iqamah, baru Nabi bangun pergi ke masjid untuk mengimamkan solat tersebut. Ya. Jadi dalam konteks kita dekat Malaysia ni, bila kita berada dekat masjid, takkan kita nak berbaring pada pinggang sebelah kanan kita. Ya. Jadi cukuplah sekadar kalau kita boleh cari tiang untuk merehatkan badan kita sementara menunggu iqamah. Ini untuk siapa ni? Ini untuk orang yang malam tadi memang menghabiskan masanya untuk beribadat kepada Allah. Jadi supaya solat subuhnya itu solat subuh yang baik dan bermutu, tidak tengantuk-ngantuk, maka diajar supaya berehat sebentar sebelum iqamah dilaungkan. Tapi bagi mereka yang malam tadi tidak beribadat, memang tidur, ya, badan pembangun segar,
Jadi tak payahlah kita nak sandar lepas sembahyang sunat fajar itu, habiskan masa dengan berzikir, beribadat sementara menunggu iqamah. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala yaminih." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi asanid as-sahihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian solat 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring pada pinggang di sebelah kanannya. Ini 3 hadis yang menjadi dalil kepada kita sebahagian daripada sunnah Nabi SAW ialah merehatkan diri sebentar selepas sembahyang sunat fajar bagi mendapatkan tenaga yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, supaya solat subuh yang kita nak tunaikan itu menjadi solat subuh fardu yang kita buat dengan penuh bertenaga, penuh kekuatan, dan juga kita akan mendapat kekhusyukan. Ya, kerana yang Nabi tidak mahunya ialah apabila sembahyang fardu itu ditunaikan dalam keadaan kita tidak khusyuk kerana keletihan badan disebabkan qiyamul lail yang panjang. Jadi qiyamul lail itu bagus, tetapi jangan sampai qiyamul lail bagus tetapi sembahyang fardunya tidak berkualiti. Kerana yang lebih penting untuk dijaga ialah solat fardu itu. Jadi sebab itu Nabi ajar kita, dia tunjukkan kepada kita, bagi mereka yang malam tadi berqiyamul lail, ya, maka carilah sedikit kerehatan. Dalam hadis-hadis yang lain disebut selepas Nabi menunaikan solat witir pada malam hari, Nabi akan tidur sebentar sementara menunggu azan subuh. Nabi tidur, ya. Dia dah habis qiyamul lail, sembahyang hajat sudah, itu sudah, dia tutupkan dengan witir, kemudian Nabi akan berbaring tidur sebentar. Tidur, ya. Jadi kalau kita nak tidur tu supaya air wuduk kita tak terbatal, kita tidurlah dalam keadaan punggung kita itu tetap di bumi. Masuk azan kita dah boleh sembahyang sunat fajar, dan lepas tu kita dah boleh sembahyang fardu subuh, supaya kita dapat tenaga yang baru. Ini jalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW supaya kita tidak rasa keletihan. Ya, kerana syaitan ini dia akan masuk melalui pintu-pintu keletihan ini. Bila badan dah letih, maka syaitan jadikan keletihan itu sebagai pintu untuk dia merasuk kita sehingga kita rasa malas dan puas daripada melakukan ibadat. Ya. Sebab itu hak-hak badan perlu diberikan selepas kita beribadat. Karena itu Nabi tidur selepas sembahyang sunat witir, sementara menunggu sembahyang fardu subuh. Dan lepas azan subuh Nabi sembahyang sunat. Kemudian selepas sunat tu Nabi berehat sebentar, berlunjur sebentar bagi mendapatkan kekuatan dan tenaga yang baru. Ini supaya tidak ada rasa letih di badan kita, yang mana kalau letih itu dibiarkan nanti akan mengundang satu rasa tidak selesa pada tubuh badan dan menyebabkan sembahyang kita jadi tidak khusyuk. Yang penting kekhusyukan di dalam sembahyang fardu itu lebih penting, lebih aula daripada kita mencari qiyamul lail yang berpanjangan. Ya, jadi sebab itu dalam kita beribadat, kita kena ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jangan kita ikut semangat kita dan nafsu kita. Kerana dalam beribadat pun kadang-kadang manusia itu ada mendapat serangan daripada nafsu dia. Ya, dia rasa seronok nak beribadat, dia rasa bersemangat nak beribadat. Dia terlupa di tengah-tengah semangat dia itu ada syaitan yang memberikan galakan, sehingga menyebabkan ia bersemangat. Syaitan bagi galakan itu supaya dengan semangat itu dia akan beribadat banyak. Bila beribadat banyak, maka di ujungnya dia akan letih. Bila letih, dia akan tinggalkan ibadat itu. Ini senjata syaitan yang mesti kita elakkan. Sebab itu dalam beribadat, berikan hak-hak kepada badan kita, supaya badan tidak letih. Nanti kita akan dapat beribadat dengan lebih jauh lagi, insyaAllah. Ya? Jadi saya rasa untuk pagi ini cukuplah sekadar itu tazkirah duha kita untuk hari Isnin. InsyaAllah kita jumpa esok lagi, insyaAllah, membincangkan lagi berkaitan dengan ibadat-ibadat yang perlu kita lalui dan bagaimana kita nak mengindahkan amal ibadat itu. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.